CTC.fm, tak kira di mana jua anda berada, apa pun yang anda lakukan, saya mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda. Dan pada malam ini saya mengharapkan satu lagi perkongsian yang dapat membantu anda sedikit sebanyak untuk bagaimana anda nak melahirkan diri anda sebagai seorang trader yang berkualiti, konsisten dan insyaAllah profit. Okey, baik. Untuk episod yang kali ini, episod yang ke-109, bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Betul. Dan Alhamdulillah kepada yang telah pun menonton, Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian anda dan juga kongsi benda yang baik ini kepada rakan-rakan teman-teman anda semua untuk sama-sama kita kongsikan perkongsian ilmu daripada Cikgu Yun CTC. Baik, tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan cikgu kita. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Sihat InsyaAllah ya. Macam jauh suara dengan mic tu. Okey tak okey? Ada. Baik tuan-tuan dan puan, tanpa membuang masa, pertanyaan pun tak ada hari ni, tak ada yang PM suruh tanyakan apa-apa. Okey, cantik. Jadi kita mulakan dan saya serahkan segmen bicara fundamental episod 109 ini kepada Cikgu Yun CTC. Silakan cikgu. Saya ke? Tak, Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CTC FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda. Asalkan saja bermanfaat, marilah bersama-sama kita pancangkan. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya diberikan ruang dan peluang, waktu, kekuatan rohani dan jasmani, zahir dan batin untuk bersama-sama dengan semua pendengar-pendengar setia CTC FM di luar sana dan juga pelayar-pelayar gadget-gadget bahtera TV CTC.fm. Tidak kira apa jua mekanisme yang anda guna pakai untuk bersama-sama secara ke udara live on air dalam bicara fundamental yang khusus dan lazimnya kita pancarkan terus di malam-malam kegilaan para ladies night kita pada malam ini, bagi meletakkan di manakah komposisi pasaran market semasa melalui data-data berkala berjadual yang terbit setiap minggu mengikut ketetapan waktunya. Baik. Hari ini kita ada 4 Disember 2019. 4 Disember maksudnya. Betul. Dah hampir pada hujung tahun. 7 Rabiul lah. 7 Rabiul Akhir ya. Kita pun nak sampai kepada tahun baru. Hijriah ya. Sama-sama. Baik, apa yang menarik tentang hari ini ialah kita lihat bahawa situasi komposisi pasaran-pasaran yang ada pada malam ini tertekan ataupun very volatile terhadap sentimen dan spekulasi. Kita dah tahu bahawa bermula di antara awal November yang lalu, Trump mulakan dengan satu statement yang cukup garang. Ini kan garang maksudnya. Dia selalu macam tu. Wow, phase 1 it's on the table. The China willing to deal, menjadikan market semua patah secara tidak langsung, habis segala-galanya, dan bias kepada dolar Amerika serta stok menjadikan pemangkin kepada pergerakan masa-masa itu. Tapi hari ini juga, hari ini 4 hari bulan 12, benda yang sama dilakukan oleh pihak Amerika Syarikat. Kenapa saya katakan begitu? Sebab di antara jam lebih kurang sebelah petang tadi, sebelah petang tadi, dari jam 4 petang hingga 5 petang, daripada Washington memberi statement bahawa Mr. Donald Trump dan juga Mr. Xi Jinping bersetuju yang phase 1 ini akan on schedule untuk diteruskan. Walhal semalam, semalam kita tahu, semalam hari Selasa di NATO meeting dan event, Trump jelas mengatakan bahawa dia tak kisah kalau kata China nak delay sampai election Amerika di November 2020 pun tak ada masalah untuk phase 1. Dia cakap begitu. So market jatuh gila-gila, kau lebu-lebu, kambing-kambing, ayam-ayam, itik-itik semua keluar. Cip semalam. Kan? Okey. Dan dia juga menjelaskan bahawa semalamnya itu, di sebelah malamnya itu, mengatakan bahawa hak saya whether saya nak deal ke, nak tak deal ke, nak delay ke, nak on time ke, hak saya, hak kami. Wah, tuan-tuan,
Jika mereka yang melihat dalam situasi spekulasi dan sentimen, kita tahu satu daripada 3 elemen yang mematahkan pasaran serta merta. On that time, stock market jatuh cukup teruk, ratusan point, kan? Paling teruk Dow Jones, and then Nasdaq, kemudian SP500 termasuk USD Index. Kesannya, apa yang saya belajar dan apa yang saya faham situasi begini, alright, hari ini dia buat pembetulan ataupun dia betulkan balik statement dia semalam. Dia betulkan balik stock market jatuh teruk, kan? Hari ni stock market rally balik, terbang, spike. Bila dia kata China on time, tak ada masalah, kita akan deal juga seperti 15 hari bulan 12 yang dijanjikan. 15 hari bulan 12 pegang tu. Apa ni? Inilah dinamakan sebagai sentimen dan spekulasi mereka yang berpengaruh dalam geografi politik, terutamanya dalam segi bentuk mereka yang berpangkat presiden, ya, Perdana Menteri atau siapa saja yang berkuasa dalam suatu negara yang ekonominya adalah ekonomi yang solid, tip top, good condition, super power macam di Amerika, macam China. Okay, benda-benda ini memang mainkan peranan yang cukup sensitif, mostly volatile. Dia mematahkan segala bentuk data berkala yang good result dia untuk seketika. Untuk seketika. Seketika. So market akan dalam keadaan yang in action sementara kerana menantikan update terkini tentang situasi yang digembar-gemburkan ini oleh pihak di Amerika. So semalam dia buat salah, hari ni dia betulkan. Stock market meroket semula hari ni, ratusan pip, puluh pip, terutama Dow Jones. Jadi phase 1 ini memberi satu kesan yang cukup keras terhadap Amerika, ya, terutamanya US dollar yang sepatutnya dah jatuh sebab data mereka tidak baik. Mereka dah sepatutnya jatuh. Kalau kita hari kita tengok Forex Factory, commonly kita akan tengok Forex Factory untuk situasi data-data berkalanya itu terbit secara positif atau negatif, setahu dia akan memberi impak. Tetapi sekejap je, lepas tu semua patah. Inilah kekuatan sentimen ataupun spekulasi ekonomi. So belajar sesuatu di sini bahawa spekulasi dan sentimen ini, buy the rumor sell the facts, adalah satu bentuk moto, visi dan misi yang memang ianya memberi kesan yang amat keras terhadap volatile market. Itu hakikat dia. Baik, saya akan ke jadual berkala saya. Saya lupa nak buka baru saya klik sebab hari ni saya nak share saya punya video, tapi saya tak jumpa buttonnya. Mana entah button ni. Macam mana saya tak jumpa button ni? Abu tak bagi share. Tak apa, sabar je lah. Mana boleh. Tak jumpa Pak Zu, tak jumpa. Okey, baru jumpa. Okey, tak apa. Kita tengok terus kepada kita punya data berkala kita. Hari ni 4 Disember, bermula pada 1 Disember yang lalu. Okey, kemarin hari Sunday Sunday morning Sun S-U-N Sun. Yalah, dulu saya suka No Doubt. Suka cara dia punya groove dia tu, dipanggil sebagai alternative punk rock, tetapi more on ballad. Saya suka, unik. Dan kita ada building approval bagi monthly untuk Aussie dollar pada jam 8.30 pagi. Hari Monday, Melayu panggil Mon. Okey, mencatatkan bacaan yang agak sedikit kurang menarik lah, negatif. Fokusnya menyusut hanya 1.0%, tapi dia menyusut terlalu banyak, negatif 8.1%. Apa yang menarik tentang RBA, nanti saya kupas. Ini menunjukkan Aussie drifting lower, rendah. Siapa yang sell UD masa ni cukup suka ketawa besar, tapi koyak selepas besoknya. Kenapa? Ada sebab. Dan kita ada Caixin Manufacturing PMI, satu data yang saya suka ikut sebab dia memberi rangsangan kepada di Aussie dollar. Caixin. Okay, Caixin untuk PMI bagi CNY, terutama USD CNY. Siapa yang trade USD CNY cukup menarik. Siapa yang trade JPY, Caixin Manufacturing PMI menjatuhkan yen. Jika dia dalam keadaan yang cantik, yang positif, yang good result, yen akan jatuh. Tu kesan-kesan dia. JPY belakang dia kan. Jangan tak tahu, wang mari. And then kita ada ECB, ini Presiden Christine Lagarde yang mengambil alih pada baru lagi secara rasmi pada tahun hadapan nanti, insyaAllah.
beliau ada menyatakan bahawa kegusaran beliau bahawa tidak dinafikan ekonomi di Kesatuan Eropah sekarang ini ataupun global secara growth-nya itu dalam keadaan yang tidak lagi berapa menarik dalam proses untuk cuba untuk menarik ataupun untuk dibaiki atau untuk berkembang agak perlahan. Ini diakui oleh Christine Lagarde. So akibatnya perluan perlahan ini akan melihat beberapa bentuk proses seperti quantitative easing, monetary stimulus, bentuk-bentuk program sebegini yang mungkin akan dilancarkan oleh beberapa central bank pada tahun hadapan, yang saya jangkakan akan memberi kesan yang cukup kuat pada rangsangan currency terutama euro. Euro adalah satu mata wang yang saya jangka akan lebih meroket selepas ini untuk jangka masa yang dekat, bukan yang jauh, yang dekat. Dan kita ada PMI data yang cukup menarik perhatian saya setiap kali buka bulan baru. Ini minggu pertama kan? Ni 11 malam minggu pertama. Minggu pertama. Apa makna minggu pertama ni? Maksud minggu pertama adalah hari ni lah. Okey, PMI adalah data pertama yang akan membuka tirai untuk semua data-data ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia juga. Malaysia datanya akan terbit di antara 1 hari bulan hingga 3 hari bulan dalam market PMI Malaysia. Okey, Amerika mencetak bacaan menyusut daripada 49.2 kepada 48.1, cukup untuk menjatuhkan dolar pada masa ini. Cuba tengok kan, dia jatuh kan. Okey, bila dolar jatuh bermakna currency lain yang correlate dengan dolar akan mendapat rangsangan bidaan untuk mendaki dan dibuy. Macam itulah dia. Alright. And then ni hari yang sebenarnya menarik perhatian saya. Cash rate bagi Aussie dollar kekal pada 0.75% ataupun interest rate central bank mereka, Reserve Bank of Australia mengekalkan bacaan ataupun jumlah rate mereka 0.75%, di mana di bawah ni kita nampak senarai-senarai bank semua ada kat sini. Dan sekarang yang diperhatian saya adalah untuk dolar, dan malam ni CAD 1.75%. Jangan lupa kawan-kawan, malam ni ni dia pukul 11 malam, lebih kurang 7 minit dari sekarang. Apakah Bank of Canada akan memotong atau tidak, dan apakah ulasan mereka? Siapa trade UCAD, siapa trade GCAD, siapa trade CAD JPY, anda adalah malam besar pada jam 11 malam nanti. Pilih-pilih mana yang sesuai. Okay, and then kembali pada RBA pada 11.30 Selasa semalam, 3 Desember 3 Disember lah 3 bulan 12 lah. Okay, RBA rate statement. Saya teringat apabila Governor Mr. Loh mengatakan bahawa kita dalam keadaan yang gentle ni panggil apa maksudnya? Lembut Gentle lah. Ekonomi tu gentle economic growth. Maksudnya ekonomi Australia ni dia tidak merundung, tetapi dalam keadaan yang gentle untuk berkembang. Dia berkatakan begitu. Statement dia kuat untuk mendapat impak kepada Aussie semakin tinggi pada semalam. Perasan tengok betul-betul tinggi. Cukup dengan statement seorang Governor Central Bank. Hebat kan? Walhal rate tak dipotong ni ataupun tak dinaik, nak buat dia tinggi pun. Okay? Tapi dia relate. Okay. Hari ini pula GDP dia keluar. Satu data yang saya cukup nantikan. Saya expect dia meningkat, tetapi dia menyusut perbelahan 0.1 daripada 0.5 kepada 0.4. Akibatnya saya floating. Sabar je lah. Apa itu? Sabar tenang. Ni musim floating. Memang tengah banjir. Musim floating. Iyalah tu dia kadang-kadangnya. Allahu Akbar. Sabar. Kena banyak bersabar ni. Baik. Kemudian okey. Bacaan sebegini 0.4 pada 0.5 memang kita letakkan dia sebagai satu signal yang cukup kuat. Growth domestic product untuk suku tahun terakhir adalah satu data yang cukup kuat memberi rangsangan kepada Aussie dollar. Kita tahu Aussie dijual setelah semalam penuh gagah perkasa, hari ini dijual secara rally. Tapi bagaimana cara untuk dia menyekat Aussie ini semakin rendah ataupun tidak, seperti AUD US dollar, AUD JPY, GBP AUD, CAD AUD dan segala-gala AUD yang ada kat dalam market kita ni,
caranya bagaimana? Dia hanya akan terhenti seketika ini melalui data-data rangsangan yang correlate dengan AUD. Contoh, seperti malam tadi kita tahu jam 9 suku untuk ADP Non-Farm Employment Change ini mencatat bacaan yang sangat menduka citakan, Pak. Duka cita, menyedihkan dan sangat lemau. 67,000 saja. Expectation 137. Ni cukup untuk menjatuhkan dolar Amerika. Separuh ada. Ya, tapi kenapa dolar tak jatuh terus? Kerana apa? Kerana sentimen dan spekulasi yang tadi dibangkitkan oleh di Washington bahawa the deal is on the table, progress pada 15 hari bulan 12 cukup untuk membuat kekuatan kepada dolar. Masya Allah. Cakap je pun. Hakikatnya data tak ke mana pun data Amerika ni. Geramnya aku. Rasa nak lenyek-lenyek je. Syabor floating lah katakan. Tenang. Tengok ada muka, ada nampak mami happy. Tak berapa happy. Jam. Baik. 67,000 ADP. Okey, ini satu data yang sebenarnya data ini dirujukan. Okey, rujukan untuk kita letak satu forecasting 2 hari lebih awal. Untuk NFP nanti. NFP yang pada 6 Disember insya-Allah kita ada 9.30 malam Jumaat 6 Disember. Untuk non-farm employment change yang dijangka mencatat bacaan 186,000 pertambahan pekerjaan baru, ya. Namun data dalam ADP non-farm pula mencatat separuh menyusut. Adakah data juga akan menyusut? Separuh. Deng. So ini memang kita kebanyakan di ekonomis meletakkan bahawa ADP ini sebagai satu rujukan bahawa alamak, sektor ni dah menyusut. Adakah yang NFP, the real NFP nanti juga akan menyusut? So kita dah mula membuat pengkiraan kat situ. So dia juga memberi kesan sebenarnya. Berhati-hati Cik Salma. Anda jatuh. Nyam. Alright. And then kita ada Canadian dollars jam 11.30. Okey, 10.58, 2 minit lagi kita akan menghadapi Bank of Canada. Bank of Canada rate statement dan juga overnight rate yang akan keluar serentak. Ni Mr. Stephen Paulos dijangka akan memberi statement beliau. Ada sedikit press conference tentang adakah BOC akan mengekalkan rate mereka pada kadar semasa ataupun akan menambah, akan memberi pandangan memotong. Pak sudah kata so dia akan buy CAD. Agaknya lah ke Pak Su nak buy CAD ke? Yes. Pak sudah buy CAD. Dah siap-siap buy. Tak, itu pilihan dia, tak ada masalah. Tuan nak sell, tuan sell lah. Saya tak trade CAD malam ni. Jadi saya tak boleh cakap. Dia tak naikkan, dia tak turunkan. Dia begitulah. Okey, ini cukup penting sebab Bank of Canada kita tahu, terutama UCAD memang agak tertekan. Kita tahu semalam dan kemarin dan minggu lepas UCAD try to push more further up. Dia dah melepasi para 133 13.05 pump, cuba untuk pergi 133.45. Suatu harga yang kita letakkan pemecah aras. Pecah tentu, sustain di situ satu lebih tinggi. Saya baca UCAD boleh pergi 138 lagi atas. Kerana apa? Kita tunggu 15 hari bulan 12 minggu depan. Dia ada sign tak ada sign. Itu jam kalau dia sign kalau USD memang roket-roket. Tak ada sign kalau UCAD bawah belakang karu. Lagi bawah. 132, 131 lagi 15 Disember 15 Disember insya-Allah. Itu tarikh keramat lah untuk bulan ni yang memang menjadi satu penantian. Black Rose sendiri pun menanti sampai tua. Menanti je tak siap-siap. Apa yang dinantikan pun tak tahu. Sampai ke takatu je. Sampai takatu menanti je. Buah tak go. Okey. So itulah 15-12 ni bab kata pepatah mengatakan bahawa yelah, yang ditunggu tak kunjung tiba. Tak ditunggu belum tentu tiba. Kan tak tiba siapa pula nak tunggu. Dia macam tu lah. Batah baru. Allah Akbar. Saya pun melekatkan bahawa tuan-tuan, saya 2-3 hari ini saya memberi sedikit
perkongsian pengajian. Bila ramai-ramai yang bertanya pada saya, macam mana cikgu pengiraannya cukup bagus, cukup tepat. Saya kata yang bagus itu Allah Ta'ala yang bagi. Apa yang saya cuba kongsikan adalah macam mana kamu nak implementasikan the spekulasi itself melalui tajuk utama. Apa tajuk bulan ni? Apa tajuk bulan ni? Apa tajuk bulan ni? Tarif tax phase 1. Ya betul, ikut tajuk tu, memadai dengan headline, ikut, insya-Allah market akan terbang-terbang. Ikut akan terbang-terbang. Cuma masanya itu saya tidak menjanjikan sebelah pagi, sebelah petang atau sebelah malam, tidak. So ikut waktu China, kita tahu China waktu kita waktu Asia. So alert dengan berita-berita terkini headline maksudnya di 11 siang. Jadi kita tahu Jepun, kita tahu 6 pagi. Takkan orang nak berucap pukul 6 pagi? Tentu tak ada kan. Takkan. Kita usaha. Oh, commonly mereka berucap bermula 9 pagi hingga 11 atau 12 tengah hari. Oh, semua waktu tu. Okey, di mana sumber yang nak dapat? Dalam for financial instrument trading ada 2 atau 3 tabloid yang paling berpengaruh di dunia. Sangat berpengaruh. Boleh dipercayai lah. Sangat berpengaruh. Pertama Moody's, okey. Kedua Bloomberg Economy, sangat berpengaruh. Sangat. Yang ketiga kalau tak silap ni Global Times. Pegang 3 ni, insya-Allah market serta-merta bergerak. Walaupun reporter dia cuma kata macam tak sign je habis. Berdebang. Salah cakap. Dia macam tak sign semalam, dia sign hari ni. Oh, terbang balik. Dia macam tu. 3 dia. Sangat berpengaruh. Kenapa saya kata begitu? Sebab mereka-mereka ini memang memberikan kesan rujukan segera, di advantage dia. Alright? So itu di 11 siang. Okay, phase 1. Kenapa saya kata begitu? So bermakna kita tahu sebelah pagi tak ada ucapan apa-apa, tak ada info, tak ada news. Kita semak-semak website dia pun tak ada makluman. Maknanya tiada. Ambil sebelah petang. Sebelah petang kena ingat London Open start pukul 4:30 dah start. Okay, kita break pukul 6, pukul 7. Sini pukul 6, pukul 7. London Open pukul 11 tengah hari, pukul 12. Betul lah, tengah hari. Terus sampai ke malam. Logik tak dia nak berucap sebelah kita waktu siang? Takkan Presiden China pukul 6 petang nak berucap? Balik tidur ngeteh lagi baik lah. Tak ada. Maknanya masa London tak? London tak ada. Amerika tak cakap masa London. Amerika nak cakap masa Amerika. Kecuali macam tadi, kecuali di Washington, maksudnya pihak Washington melalui Donald Trump, melalui titah dia memberi maklum kepada kita di seluruh dunia bahawa the phase 1 is on deal, seperti mana tarikh 15-12 di antara jam 4 petang, iaitu di waktu tertutup. Akhirnya waktu Asia, waktu China bagi respon. Setelah malam semalam Donald Trump kata saya punya suka lah, saya nak delay ke tak delay ke tu kita punya kuasa. China nak deal phase 1 nanti masa lepas saya election. Bila? 2020. Berapa hari bulan? 20 November. Siap-siap saya beritahu. 20 November 2020 ada election Presiden Donald Trump. Biar dia kalah lagi baik. Trump kalau kalah koyak dolar. Terus terang. Tapi 2020 bukan sekarang. Okay, tengok dia berucap di waktu Asia dan di penghujung waktu tutup sebarang kaunter. Apa kesan dia? Saham semalam menjatuhkan saham ratusan pip, hari ini dia naikkan balik serta merta. Kan? Tengok. Sebab dia kena jaga dia punya apa? Dia punya kepentingan. Betul lah. Itu salah satu cara. Okey, selesai. Bagus lah. Dahsyat suara dia tu. Sangat dahsyat. And then kita refresh kejap. Dah ada result ke belum? ISM dan Manufacturing PMI mencatatkan bacaan menyusut. Saya suka. Alhamdulillah. Saya cukup suka. Dolar menyusut. Suka lagi sekali. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Terima kasih. Kerana apa? Kerana biar dolar tu dah memang tak elok. Dolar memang lemah tuan-tuan. Tapi kenapa dia sibuk ni? Ngongek. Kasihan mereka yang terik penat-penat. Tapi itu semua Allah punya kuasa. Yang penting fahamkan jalan dia, baru kita pilih lorong mana kita nak masuk. Lorong hitam. So dia tahu nak ketuk 3.9. Okey, cukup untuk menyusutkan bacaan sebegini, memberi insya-Allah dia akan merendahkan demand untuk counter dollar. Selepas sebentar tadi jam 9 suku, kita tahu bagi ADP
Untuk non-farm employment change menyusut hampir 50%, lebih daripada 50% Pak Su ya. Okay. Kan? Sebab 137 bagi 67, kalau 140 bagi pun dah 70. So betul lah 50% average. Dan ini mencatat bacaan kurang expectation 54.5 dan cukup untuk menyatukan PMI. Data ini sangat penting. Ini akan menggerakkan dolar lebih kuat berbanding ADP. Ni data di menyusut ni. Cumanya kena ingat, semasa saya dijemput oleh pihak broker untuk memberi public speaking di event mereka beberapa minggu lalu di Johor Bahru, saya menjelaskan bahawa untuk mengira atau memahami di leading economic indicator, bacaan bermula daripada 0.0 hinggalah pada 100.0 dan yang mana dilabelkan sebagai good, positif dan yang mana dikatakan sebagai result negatif dan yang mana dikatakan stagnancy, kan? Ini bacaannya 53.9 ni sebenarnya bacaannya kira baik, kan? Sebab dia melapasi paras 50.0. Cuma bila sasaran kepada 54.5 tidak di-achieve, mereka tetap dikategorikan menyusut, kan? Masih lagi kumpulan positif tetapi perlahan pertumbuhannya, ya. Okey, so ini pun dah cukup insya-Allah untuk menjatuhkan dolar saat ini supaya dia rally lebih rendah. UJ terutamanya akan lebih rendah. Satu yang memberi kesan pada counter ini, insya-Allah. Selain daripada tu, UCAT juga akan rendah. UCAT dia tengah fight ni dengan BOC statement polos. Tengok dolar keluar ting merah, yipi, mereka yang sell UCAT. Yang buy UCAT, alamak. Sabar je lah, belum masanya, tahan dulu float. Macam tu lah maksud dia. Faham tak tuan-tuan seronoknya trade? Seronoknya kalau kita macam saya lah, kalau rugi kan sabar je lah, tapi kita trade jugalah apa yang betul. Itu PMI, satu data yang cukup menarik. Dan yang menarik perhatian saya untuk esok, satu lagi data yang saya rasakan ini dipanggil sebagai the fighter. Okay, alright. Jam 8 esok 5.12 kita ada RBNZ Governor speak. Saya tak tarik NZD, tapi ini kita perlukan digesting. NZD buat masa ni commodities adalah antara counter yang cukup kuat, saya bagi tahu kerana paksinya adalah dolar Amerika. So jika dolar lemah, commodities akan dapat demand. So NZD AUD dia sustain, dia tidak jatuh macam tu tuan-tuan. Maksud saya sustain ni memang sepatutnya dia jatuh, tapi 15 pip, 20 pip, kenapa tak ratus-ratus pip macam pair lain? Itu namanya sustainable. Dia sustain 15 pip, sikit tahan, sikit lagi, terbang lagi 50 pip. Macam tu lah sustain. Alright, tapi ini yang kita nantikan, iaitu retail sales. Kenapa saya tunggu data retail sales ni dengan trade balance ni? Kenapa? Apa ni trade balance? Apa tu retail sales? Saya ringkaskan lagi. Data peruncitan monthly bagi bulan November, bukan Disember, November. Untuk Disember nanti dia akan terbit minggu pertama bulan Januari tahun baru 2020. Selamat kembali ke sekolah. Apa yang dia nakkan adalah 0.3% terhadap OC retail sales. Kenapa saya tunggu datanya? Saya cukup kuat, saya nak tengok. Kerana di sini tuan-tuan, ni, kerana ini RBA rate statement 3 hari bulan 12. Statement Governor Rovlo, dia confident bahawa the OC dalam gentle gaining, iaitu dia berkembang dalam keadaan yang gentle, tenang berkembang. Dia tidak jatuh, dia tidak perlu dalam keadaan I need to cut the rate semacam mana Federal Reserve yang kena tekan mesti potong. Begitu juga dengan Bank of Canada malam ni yang kena tekan sebelum ni, dia kena potong ni rate-nya sebab bank lain dah start potong rate. Kalau kita mahal-mahal, siapa nak melabur? Tapi kekal, ada sebab dia kekal. Begitu juga dengan Mr. Rovlo ni, Mr. RBA statement, dia kata begitu. Akibatnya OC rallied. Tengok kekuatan Reserve Bank Australia itu memberi gambaran tentang sustainability dia. Walaupun pagi tadi memang GDP dah tidak menarik kan, jatuh 0.1%. 0.5 ni tinggi bacaan dia tuan-tuan. Saya bagi tahu ni tinggi. 0.5 ni tinggi sangat. Bukan alang-alang nak pergi 0.5%. Dia boleh beat 0.6, memang OC cukup kuat. Okay, so dia hanya menyusut 0.1%. Saya melihat
Aussie memang akan kena jual. Serius, memang kena jual. Rally AUD akan rally lebih rendah. Tapi setakat mana, besok kita tengok tampungan dia pukul 8.30 retail sales. Satu daripada 6 atau 7 kumpulan data utama dalam ekonomi kita yang menggerakkan pasaran dengan kadar yang besar pergerakannya. Retail sales, peruncitannya. Adakah Aussie berbelanja minggu lepas, Pak Su? Kan? Apa yang dia nak belanja sangat? Nak kata Christmas bulan ni lah baru start shopping kot. Dah mula sejuk-sejuk kan. Nak beli jingle bell, nak beli. Itu untuk bulan ni. Iyalah. Ini bulan lepas. Ni bulan lepas. Dia shopping tak? Tak ada. Mungkin tak ada ada perayaan apa kot. Janganlah Pak Su ngeri lah. Saya tengah floating ni. Kalau boleh biarlah 0.4. Aduh. biar terbang Aussie roller. 0.4 lah. Tinggi 0.4. 0.3 pun tinggi bacaannya. So jika bacaan ini mengatasi 0.1% memadai untuk menjadikan AUD US dollar terbang ke langit bintang. Sebab kita tahu dolar dalam keadaan lemah, PMI lemah, ADP juga lemah. Inilah peluang dia jika dia nak positif. Jika dia stagnancy, contoh 0.3, so AUD akan rally untuk bertahan. Jika dia menyusut 0.2, terang-terang AUD kena jual. Lagi rendah pada harga sekarang. Itu dia. Okey, trade balance dia memerlukan 6.50 billion Aussie dollar, maknanya 6,500 juta billion dalam akaun dia. Kalau dia menyusut daripada jumlah ni, maka Aussie akan koyak lagi. Tapi jika dia bertambah, well, I got the power. Wang banyak apa nak halnya. Okey, ini juga kita akan ambil perhatian. Dia terbit pada waktu yang sama, 2 high impact sebagai pembuka awal pagi kita dalam trade di pihak Asian. Di Amerika, di London, mereka menggelarkan bahawa Asian ini adalah pasaran lubuk emas. Asian ni lubuk emas, iaitu pasar raya pula. Raya apa? Lubuk emas. Sebab negara Asia ni, Asia kita ni adalah negara yang paling kaya di dunia. Bukan Amerika, bukan benua Eropah, benua Antartika, benua Arktik, bukan. Dia Asia. The most richest continental, istilahnya intercontinental. Apa tu? Antara benua di dunia. Kita ni tergolong dalam golongan Asia. Tahniah, Allah Ta'ala bagi kita, alhamdulillah, syukur. So kita banyak menggerakkan pasaran secara market Amerika dan Europe. Okay. And then ini cukup penting. Saya cukup minat yang ini. Harga minyak, saya diberitakan kita naikkan 1 sen, maksud Ya, betul. Setiap hari Setiap hari 1 sen naik Setiap minggu naik 1 sen, tuan-tuan. Alah, pening aku. Dah lah gaji tak naik, kena potong lagi. Naik lagi minyak, macam mana ni? Jam. OPEC meetings all day yang ini kita jangkakan adalah, kita tahu persidangan OPEC ni banyaknya di Timur Tengah. Kita ada Saudi, kita ada Bahrain, Iran, Iraq, Libya, kita ada Egypt. Mereka ini, dalam ni ada juga termasuk Amerika Syarikat juga ada di situ. Alright, ni satu nak beritahu pasal OPEC. Ni yang jelas. Minyak akan lebih mahal selepas ni, insyaAllah. Saya beritahu, minyak akan lebih mahal selepas ini. Cuma saya tak jangkakan sama ada besok atau lusa atau tulat. Tak pasti cakap macam tu. Meetingnya begitu. Sebab yang jelas OPEC ada menjelaskan secara rasmi semalam dan hari ini bahawa mereka akan mula mengurangkan pengeluaran minyak di setiap membership mereka. Tujuannya apa? Bagi mengawal harga minyak supaya tidak mengalami kejatuhan secara keras ataupun ketara. Empaknya apa? Kerana mereka dah melihat tarif teks ini akan memberi rangsangan kuat kepada dolar. So bila dolar kuat, minyak akan jadi murah. So bila minyak jadi murah, well, you know, Pak Syekh, I like to buy the Buffon, the Bugatti, nak pakai McLaren P1, nak belanja mahal-mahal, minyak tak laku. Jadi mereka dah menjelaskan they will cut off the production bermula insya-Allah bermula pada tahun hadapan atau beberapa ketika nanti, jika disetujui oleh kesemua membership daripada pihak OPEC. Ini akan menjadikan minyak naik harga.
Amerika tak boleh sekat OPEC. Amerika cukup marah dengan cara ini. Donald Trump tidak bersetuju OPEC mengurangkan pengeluaran minyak mereka, sebab ini akan menjadikan minyak simpanan reserve di Amerika tak habis jual. Maksud? Ya. Betul. Dia jual satu barrel katalah $56 per barrel, macam harga semalam 56-57 tong per barrel. Datang geng OPEC kau tim 50 sudah $6 diskaun. Habis berjuta-juta tong barrel dilanggan oleh China. Paling senang China. Kau tim confirm memang China yang beli nombor 1. Betul lah. Tak marah ke Amerika? Mereka marah. So bila dia akan jadikan begini, minyak akan lebih mahal. So, agaknya Malaysia pun dah tahu kot. Itu pasal dia naikkan 1 sen. Minyak akan naik harga mendadak. Jadi dia naikkan 1000 peringkat. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang saya nak kongsikan. Allah Akbar. Sedih juga dia makan tuan-tuan ni. Yalah. Tapi kita teruskan lagi dengan kita punya analisa kita. Alright. Dan seterusnya kita tahu bahawa untuk hari Jumaat nanti, hari The Big Days, ni saya panggil The Big Boys Toys. The Big Boys Toys, mainan budak-budak besar. Tapi saya tak berapa besar. Saya tengok Pak Asa pun lebih kurang saya juga. Kalau saya masuk umur dia besok, badan pun macam tu, tapi kecil sikit pada dia lah. Dah besar ni. Dia pun dah cukup besar lah badan ni. Siapa bagi makan ni semua cakap. Dia baju pun dah fit. Abu gak maintain. Semenjak ada girlfriend ni, rambut sikat tepi, potong pendek, remos. Kalau tak dulu, begitu gayanya. Itu perbezaan mereka di CTC. Yang kru dengan saya lah, orang lain tak tahu. Alright. Employment change untuk Kanada akan menjadi perhatian pada jam 9.30 malam, InsyaAllah Jumaat malam Sabtu. Dan juga unemployment rates yang akan terbit serentak. Okey, kedua-dua ini cukup penting kan. Stephen Paulos, jika saya tak silap, sepatutnya tadi dia juga akan menyentuh unemployment rates dan juga employment change, iaitu kadar baru ataupun kadar pekerjaan yang dijangka terbit meningkat sebanyak 10,000 pada bulan ini di Kanada. Saya beritahu Kanada adalah salah satu negara antara yang mahal dibayar gaji. Jadi siapa-siapa yang bekerja di Kanada itu memang kamu bekerja di suatu negara yang maju, negara yang mempunyai pembayaran gaji yang tinggi, sangat baik. Kanada sangat baik. Dan peraturan dalam negara Kanada pun dikatakan friendly dan mesra alam. Cuma mungkin proses untuk bekerja di sana tu sesuatu yang agak sukar lah sedikit. Tapi gaji dia memang mahal, antara yang mahal. Okay, unemployment rates Kanada ataupun Bank of Canada, bukan Bank of Commerce ya, Bank of Canada tersebut pula Bank of Canada. Okay. Mereka perlukan bacaan yang menyusut ya kepada 5.4 ni. Bacaan ni kita nak dia menyusut 5.5 kepada 5.4. Jadi menyusut begini, UCAT makin koyak. Ke bawah lagi dia. Tapi jika dia mencatat bacaannya stat dan C, maknanya tepat 5.5, dia akan relate. Masa ni lah NFP akan masuk. Dan kita tengok NFP. Okey, average hourly earnings pada jam 9.30 malam yang dijangka terbit Jumaat nanti memerlukan bacaan peningkatan sebanyak 0.3% daripada bacaan asal 0.2%. Apa data ini? Data gaji. Bayaran gaji mingguan, gaji bulanan, gaji tahunan dan segala-gala bentuk gaji lah. Okey. Jika dia menyusut 0.3%, maka dolar akan jatuh. Sell off, so risk off akan berlaku. Satu, jika dia terbit meningkat 0.4, pecah skrin ni tuan-tuan. Dia punya terbang tak ingat. Well, I'm paying a good salary, macam Mr. Donald Trump kata semenjak menjadi presiden. Saya ingat lagi malam tu pecah saya habiskan 3 gig aku habiskan tengok dia bercakap. Cikgu, habis ke? Pecah ke? Boleh pecah. Ke atas dolar. Standby lah skrin baru. Betul saja. Standby baru. Saya pinjam skrin TV kat rumah. Cocok biji tut besar. Itu. Bila Trump mesti dia berkatakan semenjak dia menjadi presiden, kita lihat stock market Nasdaq, Dow Jones, SP500, USD Index dan semua konglomerat di Amerika Syarikat sangat berpuas hati apabila indeks berjaya mencecah ribuan pips. Sangat berbeza semasa pentadbiran Barack Obama. Ini dibuktikan dengan fakta jelas betul. Indeks meningkat ribuan pips daripada angka 2,000 kepada 3,000 lebih sekarang. Bertemu egonya dia bercakap. As a business conglomerate, pada saya respect Donald Trump. He knows how to business. Saya memang salute dia.
Okay, so banyak gaji yang boleh dibayar dan tak mustahil gaji boleh meningkat. Tetapi harus diingat, kita tengok ADP dia menyusut, PMI dia menyusut, ISM dia menyusut. Adakah NFP dia juga akan menyusut? Berhati-hati. Dan kita ada non-farm payroll ataupun NFP kita ni memerlukan bacaan 186,000 pekerjaan baru yang dicatatkan pada bulan November. Sebelum itu bacaan dia adalah 128,000. Maknanya meningkat 60,000 lebih kurang maksudnya. 60,000 pekerjaan baru add-on dipanggil. Jika keadaan begini, biasanya kita akan ambil kira add-on. Kita kata, "Oi, 186,000 banyaknya." Tak. Berapa peningkatannya? 60,000. Sebab apa? Sebab diambil perbezaan daripada forecast dan previous. So actual ni yang kat tepi ni yang akan publish lusa insyaAllah, dia mesti above the expectation ataupun above the forecast. 200,000 contoh, 500,000 contoh. 500,000 banyak benar rasanya. Contoh kan, 190,000 pun bertambah. Kita bertambah lah. Masa ni dollar is really strong, sangat strong. Tadi gaji naik, pecah skrin. Ini kalau naik kau hempas je skrin tu. Okey. Tak jadi apa. Jangan. Buka balik tetap naik juga. Buka balik tetap naik juga. Tak turun-turun dolar ni. Itu. Tapi jika dia menyucut macam ni, kita harapkan dia menyucut macam ni. Okey. 67 pada 137, katalah dia menyucut 80,000 ke, kan, 90,000 ke, 100,000 ke. InsyaAllah dolar akan semakin menjunam, Yukan akan semakin jatuh, UG akan semakin jatuh, GBP US dollar akan semakin terbang tinggi, Euro US dollar akan, my god, it's a bird, it's a plane. No, it's Euro US dollar. On the top. Alright. Itu jika dia menyusut. Macam saya katakan tadi, contohnya figurnya kita tunggulah malam lusa tu, insyaAllah, so boleh buat pilihan. Dan yang terakhir yang akan terbit serentak bersama NFP, average hourly earnings, ini adalah unemployment rate, satu data inflasi, bukan inflasi bukan saya, data unemployed, data yang belum bekerja. Ada yang kata penganggur, ada yang kata jobless, ada yang kata kau ni kerja ke tak kerja? Kerja tapi tak unemployed. Tak ada yang nak ambil kau bekerja tu. Tapi bekerja. Siapa yang gaji? Tuan tenaga buruh lah yang berbancian. Jika dia menyusut kepada 3.5%, cukup untuk menyusut banyak 0.1%, dolar akan support untuk bid dibeli. Jika dia menyusut ataupun dia bertambah 3.7, jangan risau, jangan gentar. Kau tekan je butang sell itu. sell dolar. Ya. Jadi ketiga-tiga elemen ini terbit serentak ini, kita faham ada masanya dia akan dalam keadaan yang trending. Apa maksud trending, tuan-tuan? Trending itu bermaksud dia sepakat, dia fail, tiga-tiga fail. Maksudnya tidak seperti dalam forecast expectation. Memang dolar sepanjang malam itu untuk dijual sampai penat, sehinggalah kepada buka minggu depan, insyaAllah. Namun jika dia bercampur-campur, ada yang fail, ada yang pass, ada yang approve, tiga-tiga ni bercampur-campur dalam keadaan yang mix, maka ini akan bergantung kepada kekuatan, sejauh mana pengaruh di antara ketiga-tiga data ini mainkan peranannya. Untuk rujukan NFP, saya cadangkan tuan-tuan lihat pada USD Index, USDX. Sebab USD Index tu dia akan memandu kita untuk melihat kekuatan dolar. Semakin indeks itu trending, bermakna dolar support untuk semakin dibeli. Jika indeks itu dalam keadaan yang downtrend, deceleration, maka dolar akan semakin dijual. Alright? Alhamdulillah. Okay, sepanjang minggu kita bersama-sama dalam channel fundamental pada minggu ini, saya dah kupaskan apa kesannya dan apa pilihan kita dan apa yang kita nak buat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya 2 hari demam sebenarnya. Hari ini sepatutnya saya berada di majlis makan malam, tapi saya cengkelat kemari. Allah Akbar. Tak apa. Kita kongsi ilmu. Allah Akbar. Okey, itu yang saya dah kongsikan. Dan saya rasa sepanjang minggu kita sentiasa berulang kaji sedikit sebanyak untuk menerangkan apa pilihan kita. So untuk bulan ini, tuan-tuan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk minggu hadapan,
highlight dua perkara yang cukup besar dan akan memberi rangsangan ejakulasi yang tidak, Allah Akbar, buka, tak boleh nak buka mata lah, terkelip-kelip. Okay, ejakulasi. Parliament election, GBP. GBP ya. Pegang yang ini, pegang ni, pegang satu. Kita tak tahu siapa menang siapa kalah, betul no? Sebab nama pun election. Mungkin ni saya beritahu awal. Kebetulan saya tak ada hari ni. Sebabnya hari Khamis, saya punya Rabu. Okay. Itu satu. Alright. Ini akan jadi keras macam mana FOMC juga di awal paginya. Untuk bulan 12 ni juga akan keras sebab ini akan memberi gambaran rates yang akan dijangkakan oleh Mr. Jeremy Powell, didesak oleh Trump sekarang ini to cut the rates. Tapi Jeremy Powell spek kat tepi, dia kat sini spek dia. Well, we're going to look the economy rules how so sampai Donald Trump bukan bagi amaran, tapi dia perlekeh, kata pun bukan, dia tegur, jika you orang semua tak boleh nak handle ekonomi, biar kami yang buat. Kami tu siapa? The Washington tu siapa? Pentadbiran Presiden Amerika Syarikat. Tu Donald Trump yang cakap, well, you drop the water face, man. Begitu sekali Donald Trump sebab dia merasakan bahawa Federal Reserve gagal untuk menguruskan ekonomi Amerika dengan sebaiknya semenjak dia masuk ke dalam Dewan Perdana Presiden Amerika. Sebab dia berjaya menaikkan taraf ekonomi, tapi Federal Reserve gagal. So dia rasa benda tu macam, you all ni semua tak pandai buat kerja. Dia fikir macam tu. Benda ni dia cakap sendiri masa dia live conference, masa di New York business speaking. Alright, so ni jaga ya, all day ni maksudnya sepanjang hari insyaAllah parliamentary election. Jaga dua parti, Konservatif dan Parti Labour, Parti Buruh, dua. Baujaus dan Jeremy Corbyn. Jaga dua ni. Baujaus, betul ke sebut je Baujaus? Betul lah. Sebab dia link sana kan. Great Britain dia. Itu Australia. Sorry. Australia Baujaus kena menang majority. Dia kena menang 60 seat setidak-tidaknya. 60 seat parlimen sekurang-kurangnya Baujaus kena menang. Alright. Now dia baru dapat sokongan 44 dalam segi survey untuk election ini akan dibuat setiap hari dan polling rates akan diadakan setiap hari. Boleh tengok dekat UK Times, UK Tablets, Market Watch. InsyaAllah dia akan update. Bloomberg Economy dia akan update berapa polling survey parti-parti yang akan dijangka menang dalam pilihan raya. Konservatif setakat ni ada menang 44 kerusi yang dijangka dia akan menang solid. Mr. Jeremy Corbyn di antara 32 atau 38 kerusi macam tu. So dia ada different dalam 10 kerusi ke 12 kerusi. Jauh. Beza. Alright. Tapi dia nak 60 kerusi. Alright. Kalau dia menang lebih 60 kerusi, bermakna Baujaus majority dia menang. Once dia menang majority, investor akan kembali untuk melabur dalam United Kingdom. Pegang GBP USD, pegang GBP JPY. Dengar ya. Pegang GBP USD, pegang GBP JPY. Ini ratus. Oh, berapa kali ratus Pak Zul? Banyak sangat. Dia sikit dah lah. Ratus pips kat atas. Gerakan dia ratus oh. Ratus. Kurang-kurang 400-500 pip dia boleh pergi lagi atas. Daripada harga sekarang. Kalau $1 dah berapa tu? Itu satu. Itu dengan syarat Baujaus menang majority, lebih 60 seat. Kalau dia 59, tengok baling dadu. Siapa lagi satu aku nak ambil ni? Dia kena pujuk Mr. Jeremy Corbyn. Okay. Bagi satu seat kat aku. Bagilah tandas mereka. Contoh macam kita deal kat parlimen. Dia ada deal macam tu lah. Ada deal. Yang penting ni, sebab ini panduan saya bagi tahu. Tapi jika dia menang, lagi satu juga, dia menang juga, dapat majority nombor 2, dia akan guna kuasa veto dia sebagai Perdana Menteri untuk pass the Brexit deal. Ini akan meroketkan lagi
pound sterling. That's why dia ambil election, bukan suka-suka. Brexit belum settle tuan-tuan. Belum. Kalau tuan as a FIT dah nampak, wah, I know what I need to trade pound sterling. Confirm. You nak GU, you nak GJ, you nak GA, you nak GCAT, segala-galanya insya-Allah. Itu panduan yang saya cukup penting dan saya rasa memadai untuk panduan kita 11, 12, supaya kita bersedia untuk menekan button buy kepada JPP. Tapi jika sebaliknya, kau sell lah kuat-kuat. Bojo menang tapi cuma 45 kerusi, tak ada majority, maka pound sterling akan jadi sell off rally sebab dia tak punya majority. Dia need to negotiate dengan Jeremy Corbyn melalui the Labour untuk ikut kerajaannya supaya kerusi dia penuh dalam parlimen. Okey tuan-tuan, terima kasih. Cakap dulu pada saya. Alhamdulillah kita pun dah sampai 11.30 malam. Kita dah habiskan masa kita lebih kurang 7 hari 3 malam untuk bersama-sama secara live on air malam ni. 7 hari tapi malamnya 3. Matematik apa ni maksud? Tahu lagi. Punca kuasa 2 Tanjung. Baik, terima kasih. Kuasa Y ke? Macam itulah. Itulah dia. Siti anda bersama kami teguh di sisi anda. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, tu dia perkongsian yang sangat menarik. Ambil tip-tip, ambil tarikh-tarikh yang telah disebutkan oleh cikgu tadi untuk panduan kita. Baik, saya mengharapkan anda semua akan terus diberikan kefahaman untuk anda terus berjaya, terus bijaksana dalam anda melakukan trade anda. Sebab bila anda ceburkan diri dalam bidang ni, satu matlamat kita, perniagaan, kita inginkan keuntungan. Tapi dalam keuntungan tu juga tak boleh tidak kita kena ada ilmu sebelum kita nak jadi peruncit yang berjaya. Dengan itu saya tinggalkan anda. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kesalahan kesilapan datang daripada diri saya. Esok kita bersama dengan Ali Okid dan juga borak bersama Belento seperti biasa. Bu, betul Baik, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.